Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat apa? Ya? 22 atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ke-14 Rafidhi, iaitu orang yang benci akan seorang daripada sahabat Nabi SAW dan tiap-tiap orang yang bid'ah. Dia masih lagi menyambung akan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar di dalam Islam. Rafidhi ini golongan yang sangat benci kepada sebahagian sahabat Nabi, sehingga dimaki hamu sebagaimana yang dicatatkan dalam sejarah sahabat-sahabat yang tidak bersetuju dengan dia. Dan ke-15, man yajuru rida'ahu ajaba man yajuru rida'ahu ajaba, iaitu orang yang menghedakan selendang kerana mengherankan dirinya. Apa benda ni maksudnya? Orang yang pakai selendang, yakni orang yang sombong dengan sebab berpakaian. Sombong dengan sebab pakaian. Tak boleh sombong dengan sebab pakaian, kerana Allah benci. Raja-raja dulu sombong dengan pakaiannya, Nabi tak suka. Bangsawan-bangsawan Arab, Allah pesan jangan sombong walaupun dengan apa, sebab apa saja yang kita ada ni orang wi pinjam. Maka sombong dengan barang pinjaman bodoh lah. Bukan barang kita. Pakaian kita bukan kita, orang wi pinjam kan. Tiba-tiba wi pinjam awak sombong, bodoh sombong. Jadi pakaian lawa tak apa, jangan sombong. Sebab tu masalah pakai kain atau jubah labuh daripada buku lali. Ulama-ulama kata yang hukumnya haram tu adalah dengan sebab ada perasaan sombong. Bukan makna labuh pada buku lali haram tau. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut yang kata labuh pada buku lali ni haram jika ada dengan perasaan menyombongkan diri. Dan apa orang pakai labuh berasa sombong? Kita tak ada benda pun. Memanglah sebab ini ada orang-orang Arab jahiliah, bangsawan Quraisy, mereka menyombongkan diri dengan memakai jubah-jubah, pakaian labuh-labuh. Maka datanglah sabda Nabi SAW mencela nembok pakaian ketua-ketua Quraisy Arab ni. Adapun kita pakai kain plekat labuh daripada buku lali tidak haram. Kerana kita tak dia sini pakai kain plekat labuh sombong dengan sebab kain plekat labuh ada? Tak ada lah. Sebab tu tak boleh pukul locong. Ada orang dia kata haram, kata pakai kain plekat labuh pada buku lali. Bukan haram. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i makruh saja. Makruh ni ke mana? Kerana mukhalifus sunnah. Sunnah ni atas pada buku lali. Kalau berpakaian dengan pakaian sunnah sekalipun tapi sombong dengan orang ramai, maka hukumnya haram juga. Sombong dengan serban besar dia, sombong dengan jubah mufti dia, haram juga. Haram. Sebab sifat sombong ni kalau ada butir sawi sikit je masuk neraka. Tak usah ada sekelo, ada sebutir sawi dalam dada kita sombong masuk neraka. Jadi jangan sombong dengan pemberian pinjaman daripada orang. Tapi dah orang jenis lupa orang wi pinjam, sombong. Mana ada barang kita, hak kita benda, hak kita dosa pahala lagi hari kiamat lagi, dosa atau pahala, hak tu hak kita. Dah tu pakaian kita, pakaian bukan hak kita.
Nabi kata ma labista faqad afnaita. Nampak? Apa yang kau pakai sebenarnya kau telah binasakan dia. Itu pakaianmu. Wa ma akalta faqad ablaita. Apa yang telah kau makan hak tu hacul bobi. Dah kita mana? Ma tasaddaqta faqad abqaita. Apa yang mu sedekah, maknanya pahala. Hak tu hakmu. Nah, hak kita pahala tu nah. Pakai jubah, pakai serban, pakaian tasawuf tapi sombong, masuk dengan aku. Pakai seluar jeans, pakai t-shirt tapi tak sombong, masuk syurga. Betul tak? Ada? Ini kadang-kadang tu patut kita berpakaian dengan pakaian sunnah. Mana dia yang terbaik. Orang lain pakai kemeja, dia pakai jubah. Nah, pakai sunnah lebih dia boleh pahala. Patut dia dah pakaian lebih sekali dengan pakaian Rasulullah atas pada bos rebang pula 7 hasta. Nah, muka mani ni muka geberau. Bercatung hak mau tengok orang. Faham? Ada? Pakaian sunnah muka macam perahu. Muka kena muka Rasulullah ha. Dia mau pakai piah, mau pakai serban tu, mau pakai jubah tu kan pakaian Rasulullah. Dan muka gelebeknya itu muka dia. Rasulullah muka gelebeknya kau. Ada. Wali kitab Allah. Sebeng seorang beli kat pameran kitab Mesir. Tengok orang kapur muka. Ada. Bodoh punya ustaz. Dah mu kitab banyak, muka manis ha, tengok orang. Faham tak? Mu ilmu banyak lah kan. Nah, muka kena manis ha. Nah. Minggi tengok rumah Allah serung tengok kitab ke kedai Jaafar Rawah. Nampak? Tapi muka gelebeknya orang kampung. Alah kereta lalu kau tak tengok orang langsung. Ustaz pun dia gitu. Pakai sunnah muka punah. Nah, jangan sombong dengan pakaian. Sombong dengan pakaian, mu pakaian ustaz, mu pakaian tu guru, kena capok dalam api neraka. Nah. Dan nak ke Tuhan lah, tunjuk ke Tuhan. Nak belagak ke Tuhan. Tuhan suruh tunjuk ke dia. Nak jangok, tunjuk ke dia. Nah. Dan ke-16 la'ibus syataranji. La'ibus syataranji, iaitu orang yang bermain catur. Awak ni pula main catur dengar molek hukum bermain catur. Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab Pak. Gelih tak masuk mazhab Pak. Jumhur ulama menghukumkan main catur ini haram. Melainkan mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Tu pakat tu. Dulu kini selama ni pakat tu. Nampak? Bapa kata gitu dah, semua kitab fiqh muqarram khabar gitu, kitab majmu' khabar gitu, Nailul Awtar pun sebut gitu, fiqh Islami pun sebut gitu. Nampak? Al-fiqhu 'ala madhahibil arba'ah sebut gitu juga. Nah, maknanya jumhur ulama kata haram, mazhab Syafi'i je hukum syataranji ni makruh. Jadi lembut sikit dalam mazhab Syafi'i main catur. Nampak? Jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram main catur itu jika disertakan dengan pertaruhan. Nampak? Sebab apa jumhur ulama mengatakan haram bermain catur? Kerana asal catur ni, permainan ini dicipta oleh padri-padri. Padri ni dia ajar orang sesat. Dia nak mengajar orang tapi dia sesat. Tu padri. Tak kenal tak padri? Dalam TV je lah cerita-cerita. Kalau waktu mari orang panggil padri, orang putih kan. Kalau orang Melayu panggil Tok Romo. Ngacang kat rumah Tok Romo kita tengok sikit, Tok Romo pergi. Tapi kalau orang putih tak panggil Tok Romo. Tak panggil boleh kalau tu panggil padri. Atu ada 3-4 ekor padri tengok. Padri mari waktu big salib. Atu terang tengok salib. Atu bodoh. Atu mana takut salib sakit sungguh. Reka dia. Nampak tu pelawak belaka. Padri tu bapak pelebang besar.
Maka di antara kesesatan padri-padri ni dia reka satu peraturan, iaitulah orang-orang yang berkhidmat di dalam gereja haram kahwin. Faham? Padri tak boleh kahwin, father tak boleh kahwin kau. Nampak? Bishop besar pada padri. Besar lagi pada padri. Padri ni tok imam kampung lah. Nampak? Bishop ni tok imam besar, tok imam masjid negeri. Besar lagi dia panggil kardinal. Tu besar lagi. Besar sekali dia panggil pop, lollipop. Dah kira lah pelawak belaka tu. Jadi dia kata sister hak padri puan pun tak boleh nikah. Kalau nak nikah kena letak jawatan padri. Haram dia kata. Sebab hubungan suami isteri ini adalah kotor. Itu karut ajaran Kristian. Dalil dia kata Nabi Isa tak nikah. Dalil dia. Oleh kerana Nabi Isa tak nikah, dia kata Nabi Isa tak willing nikah. Padahal berkahwin ini adalah fitrah manusia. Tak usah kata manusia kena kahwin, pokok rambutan kahwin. Betul tak? Orang kerja jabatan yang dia kata esok nak pergi kat anak ni, nak pergi ladang ada orang nikah. Kita ingat orang nikah dah pokok mutang. Nampak? Dia kahwin benih mutang dengan benih ni. Nampak? Dia buat benih buah mutang hak comel. Tunggu dia kahwin kan? Hak keraknya nikah dengan anak sekolah. Tubik jaga sekolah. Faham tak? Rambut tang baru. Dah apa dah, mana manusia perlu pada kahwin. Itu fitrah. Sama ada mu duduk orang Eskimo duduk di Antarktik atau mu duduk di dalam hutan buat Papua New Guinea, kahwin belaka. Tiba-tibanya reka tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin, nafsu menuntut perkahwinan. Nampak? Lepas tu dia ngaruk. Jadi sekarang bila tidak benar kahwin, sedangkan nafsu tu ada, maka berlakulah perzinaan di dalam gereja-gereja. Padri zina dengan sister, sister sama sister, lesbian. Nampak? Di Amerika mencatatkan, nampak? Maknanya angka tertinggi dalam kelakuan hubungan sejenis dan perzinaan di antara padri-padri dengan sister-sister. Nampak? Amerika tertinggi sekali. Zina sama sendiri. Tu kata lebong ni, yang Kristian ni lebong. Maka dia orang ni tak boleh kahwin, duduk dalam gereja boring, puas. Bila puas, mereka satu jenis permainan. Dia raut dengan kayu, dia ambil pisau, dia raut kayu, dia buat buah catu ni sejarah mula-mula. Dia gaut jadi buah satu, tapi tak comel macam lening. Nampak? Jadi akhirnya jadilah permainan catu asal daripada gereja. Datang duk main dah boring. Bini tak ada, anak tak ada. Tunggu mampu gitu kepada diri. Jadi permainan gereja, dia ada queen, dia ada raja. Raja mesti bos salib atas kepala. Faham? Dia mesti ada bishop, iaitu padri ada dalam catu. Dia panggil bishop ke dia panggil JKK? Dia panggil bishop. Nampak? Tu permainan tu haram di sisi jumhur ulama. Faham? Mazhab Syafi'i kata makruh. Dalam kitab I'anatul Talibin, dia kata kalau nak main juga atas pendapat mazhab Syafi'i, jangan menebeng-nebeng. Main catu sekadar hiburan sahaja, melepaskan penat lelah atau kebosanan. Jangan menebeng-nebeng. Sebab permainan itu jumhur ulama kata haram. Api bab catu. Dan ke-17 sahibul kubah, iaitu orang yang bermain gendang kecil, tengahnya luas, dua tepinya, tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada berkulit. Pada sekarang yang ke-17 dalam kitab ni kata orang yang bermain gendang kecil, tengahnya luas, dua tepinya.
gendang tu dia kecil tengah, tepi dia luas. Nampak? Tepi dia luas. Tepi ni gendang tengah cekik, lepas tu tepi tu luas. Dia katak gini. Macam gendang keling tu lah. Nampak? Neh. Dia apreka banyak. Walau bagaimanapun dalam masalah main gendang ni, dia berlaku khilaf yang panjang lebar di sisi ulama. Faham? Sama dengan alat-alat muzik. Kerana tidak ada nas yang mendetailkan nama-nama alat muzik yang diharamkan dalam Islam. Yang datang hadis-hadis sahih menceritakan muzik-muzik itu diharamkan, ditakwilkan dengan berbagai-bagai takwilan dan mempunyai pandangan yang berbeza di sisi ulama-ulama. Dah? Orang mana-mana pun dia berani main gendang. Orang Melayu ada katak gendang. Adalah orang main gendang. Tak, orang Arab katak gendang nikah. Melayu dipanggil rebana kopang. Nah, orang Keling katak gendang juga. Cina ada gendang dia. Melayu kopang. Gendang lah juga. Orang putih ada gendang. Ada gendang pula ke? Gendang. Jadi bukan semuanya diharamkan. Kata ulama, gendang yang disertakan dengan nyanyian-nyanyian wanita, ada pula hidang-hidang arak, maka gendang begitu diharamkan dalam Islam. Dengan sepakat ulama. Cina dia katak gendang dia. Gendang naga tu. Gendang naga. Sebab tu orang kata dah Cina ni dia nega untung hak mau. Nampak? Pasal dia katak taketung. Untung sok mau. Nampak? Keling untung attack, dok attack. Taketuk. Untung attack, dok attack. Melayu rugi sok mau. Nampak? Kata. Tak untung. Dah kopang. Jadi alat-alat muzik disertakan dengan nyanyian perempuan yang bukan mahram memang haram. Dan tu yang kata dalam hadis-hadis tentang akhir zaman. Nampak? Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azih wal mughanniyah. Kepala umatku akhir zaman bergoyang-goyang dengan sebab muzik dan penyanyi-penyanyi. Kata ulama, maknanya muzik yang disertakan dengan penyanyi perempuan, atau muzik orang yang tengah dengar lala minum arak. Macam ni ke? Tak ada apa-apa lah. Jadi macam satu kewajipan lah muzik ni. Padahal muzik ni diharuskan dalam Islam, bukan untuk sepanjang masa. Rasulullah membenarkan bermain muzik ketika perkahwinan. Ketika berangkat ke medan perang, katak gendang. Kita sepanjang masa dalam rumah pun gendang, dalam teksi gendang. Dalam kapal terbang. Jadi kalau sepanjang masa kadang-kadang melalai kan. Muzik punya pasal siapa dak semayang. Muzik punya pasal siapa maknanya kerajaan menghabiskan berjuta-juta setahun untuk muzik. Untuk sekolah wandak tak ada skepeng ni. Belanjawan. Kan ada sebut baru ni belanjawan 2.9 juta untuk sekolah pondok. Ada? Ada. Yang adanya untuk hiburan, untuk sokan. Hak agama ada. Tu kata. Dah macam mana? Kalau kita Islam sungguh, tolong sekolah pondok hak sekolah kerajaan kaya dah. Sekolah-sekolah agama tolong. Kalau agama dah macam nak rebah, macam nak terbalik. Patu awak marilah khabar dia negara Islam, dia pemimpin Islam yang disegani. Segang mana dah sekolah pondok muda tolong. Bagian joget habis bitih tak apa. Dan kedelapan,
belas iaitu ariti, orang yang bermain rebab dan biola dan serunai. Tapi sekiranya tersebut itu jika tiada mereka itu taubat, kemudian mereka bermain sekiranya tersebut itu dengan taubat yang sahih segala syaratnya, maka jika taubat ia kemudian daripadanya daripada bermain, maka bahawa sungguhnya diampun Allah SWT akan sekalian, maka adalah ia daripada jumlah orang yang beroleh kemenangan pula, kerana orang yang taubat dari dosa itu seperti orang yang tiada berdosa baik. Setelah disebut segala dosa-dosa tersebut, maka Allah memberi peluang pula kepada kita kalau ada mengerjakan dosa, iaitulah alternatif yang tak dapat tidak, iaitu kita bertaubat kepada Allah. Nah, kita ngaji, kita dengar dosa, kalau gitu banyaknya dosa aku, kalau gitu salah aku, kalau gitu aku ni buat maksiat. Nah, maka Allah kata bertaubat. Nah, bertaubat. Lepas-lepas dulu aku banyaknya dosa tangan, bertaubat. Dosa mata banyaknya dulu, bertaubat. Dosa telinga, dosa kaki, dosa hati. Bila bertaubat, maka dia jumlah dalam orang yang mendapat kemenangan walaupun dosa dia banyak. Sini ada tak orang yang pernah bunuh anak, lepas tu tanam hidup-hidup? Ada tak sini? Ada. Sayyidina Umar tanam anak perempuan hidup-hidup. Besar dosa dia. Bukan tanam anak saja, cukup seks, body kick, minum arak, berzina, berjudi, bunuh, minum arak, berzina, judi, tambah paling besar sembah taubat. Tapi taubat kepada Allah, maka masuk dalam orang-orang yang mendapat kemenangan. Waktu kita kena taubat sama. Kita ada dosa kita, ada kat cakap gitu. Nak mutah dengar. Kita ada dosa kita. Bercingat kalau kat cakap gitu. Munabi ke benda? Orang tak ada, siapa kata dia tak ada dosa, dialah ahli dosa. Allah tak berahi dengar kita cakap tak ada dosa. Allah suka dengar kita kata gini, aku berdosa kepadamu ya Allah, banyaknya dosaku. Hak tu Tuhan suka dengar. Maka ampunlah dosaku, suka Tuhan. Yang kata tak ada dosa gitu. Kita omong-omong kita dak ranjing kata kat orang, ambil papang lepuk atas muka. Binang cakap apa bodoh gitu. Orang nak cakap membersihkan diri gitu. Allah murka. Cakap dah kita ni banyak dosa, baru Tuhan sayang. Biar kita baik pun kau banyak dosa. Kau baik. Mabuk ke benda? Taubat. Bila taubat dosa benda dulu. Dosa dulu ngisap dadah. Nipis Tuhan boleh terima. Pintu keampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Orang tanya Nabi, pintu taubat luas mana? Nabi kata lebih luas pada langit dan bumi. Kejut kata. Nampak? Minta apa kan? Allah tak macam manusia, kerek-kerek ingat minta apa, tak jadi apa. Malah aku kerek-kerek ingat. Allah Ta'ala tak apa kerek. Dia tak heran kita banyak dosa. Dia heran apa kita tak mau bertaubat kepada dia. Dosa benda dulu pakcik. Kita dulu zina tak nampak? Apa orang tak? Orang tula je, janda. Seorang tu je sikit. Taubat kepada Allah. Orang dulu-dulu zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, pagi petang zina. Tu bapak wali tu. Nabi Musa suruh Allah perintah suruh tanang dia. Orang kampung pakak tak mau tanang belaka. Pasal apa? Perangai uduh. Daripada muda sampai ke mati. Tangan ni duduk tekak tu atas tekak awet mu tangan. Tak ada kerja lain. Tangan ni pegang pula botol arak ni, VSOP. Alik kiri pegang tahu teruk. Minum arak main teruk berzina. Minum arak main teruk berzina. Kenyang perut tidur. Esok bangun cari makan. Petang minum arak main teruk berzina. Lah mati. Bila mati orang kampung tak mau tanam. Dah tengok jahat sangat masih hidup. Buat dosa banyak. Pakat heret mayat ditohok dalam tahi lembu. Beti ingat nak marah.
Dah masih hidup kan dan sihat, tak jadi apa. Minum situ mabuk sama dengan pelacur sama. Orang bujang ada mau spare atau mau. Dah mati. Orang keret mayat tahu dalam tai lembu. Maka Allah wahyukan pada Nabi Musa pergi cari satu negeri kampung. Ada orang ni baru mati, mu tolong tanam. Nabi Musa cari jumpa. Orang pun tunjuk dalam tai lembu mayat. Nabi Musa kata apa buat gini parok orang ni. Orang kampung pun cerita. Bila cerita Nabi Musa pun malah attack nak tandang. Dah paling hadiah. Jadi benci kau dengar. Turun wahyu daripada Allah, betul lah orang kampung cerita tu. Tapi belum mati dia dah bertaubat pada aku. Seminit sebelum mati. Aku apung habis dosa dia, maka mu tolong tanah. Tengok. Daripada muda sampai ke mati, seminit nak mati dan bertaubat. Itu maknanya Allah Maha Pengampun. Maka segeralah olehmu hai segala orang yang berkehendak menangan akhirat kepada taubat sebelum lagi kedatangan maut, dan tinggalkanlah olehmu akan yang mengerjakan pekerjaan yang lalai daripada zikrullah dan daripada mengerjakan taat akan ya Allah, dan tinggalkan olehmu pula daripada mengerjakan pekerjaan yang terpedaya dan segala pekerjaan yang derhaka kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan digantikan Allah SWT dengan sebesar-besar kurnia, dengan limpah rahmatnya akan sejahat-jahat amal kamu itu dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amal kamu. Kerana firman Allah Ta'ala, innal hasana yuzhibnas sayyi'at, artinya sesungguhnya segala amal yang kebajikan itu menghapuskan segala amal kebajikan akan segala perbuatan yang kejahatan. Jadi kemenangan yang sebenar mendapatkan ampunan daripada Allah. Masing-masing daripada kita ada dosa belaka, ada sejarah dosa belaka. Faham? Jangan nampak kita baik, jangan nampak kita berjuru. Maka masing-masing bertaubat kepada Allah. Bila taubat kepada Allah, jadi hilang terus dosa. Bila hilang terus dosa, jadilah kita macam orang yang baru beranak. Sebut dalam hadis yang popular, at-taibu aniz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti budak yang tidak ada dosa. Jadi kita kena jadi budak dalam bab ni. Tua dah, aku nak jadi budak. Warna pula mu tua dah nak jadi budak. Aku nak bertaubat. Itu maksudnya. Ni dak orang tua jadi budak lain. Orang tua jadi budak, kita bukan bertaubat, naik buah musim. Ada ramai tu. Malam ni penuh Dan ni Taman Syah Bandar. Kemarin dia buat petah dah kemarin. Exco mari cakap pinggang ni, tengok petah ni. Nak joget mana ni? Orang buat petah gitu, panggil lah orang ngaji, panggil orang ngajar, buat ceramah agama. Habis turun mana ni. Tadi jeng orang naik matang. Itu turun awak ni sini. Pasal turun lalu dah ni. Tapi jeng atas matang. Dah bolak-bolak kali nak pergi bandar. Tengah garik. Program dia mana ni? Suara rasa. Tahu belaka mu Nak pergi tengok orang nyanyi mana ni? Ni garik dengan isi orang duk tengok kita, dia tengok orang nyanyi. Garik sampai ke isi orang tengok muka tok guru, dia pergi tengok muka penyanyi. Cerdik ke bodoh? Sekarang boleh nak hiburan, buat aku 10 halang. Dikir barat lelaki, boleh tahan kira. Tak harang hiburan kau, dikir barat lelaki. Ni puang dikir barat. Adik wani. Lagu pacak pula tu. Jeng habis lah, ulu mueh turun. Nampak? Mu tak turang melandai. Aku nak turang. Nak pergi tinggal ni. Habis duduk rumah dia, tak dia setung ngedeng. Bigat. Ulu jenaga. Turun mana ni? Naik protong wajah. Allah ingat aku nak pergi surah kalau orang ngajar ada orang. Dah ramai ni Ustaz.
Orang tua jadi budak. Ni sini baru orang tua jadi budak. Atta ibu aniz zambi kamal la zambalah. Orang-orang tua yang bertaubat daripada dosanya jadi seperti budak, tak ada dosa. Nah, ni orang tua turun pandai jadi budak, naik buang musim. Naik buang musim. Nah, orang wacik seorang hidup di mana belah-belah pakai tapen tu kau. Dia masuk rumah tu. Nang ya kena. Nak tengok atu. Biarlah asal boleh temu hari. Nah. Mana anak beranak sakit hospital tak naik tengok. Nah, jerang dalam kampung kat rumah dia dulu kat dia duduk tu tak pergi ziarah. Dia pergi tengok rumah tu. Nampak? Jadi dia ni jenis latah. Nah, bila atu tu dia pun tepiknya kejar atu dia katok dengan payung. Bertepik menolong kali Cina masuk ni legai. Nampak? Atu dia kata. Nah, dia nak rabuk juga topeng atu tu. Tak tahu orang cerita gitulah. Nah, bodoh apa kita tengok atu. Nah, muka orang ngajar rasa comel sikit pada atu. Nah, ustaz-ustaz mari surah. Nah, rasa lawa pada atu. Dah tengok tu. Free je, tak pergi. Faham? Pergi tengok atu. Bodoh. Dah makan ni dah. Tua tapi hati muda. Nah, orang muda pergi surah. Nah, dah ni jemaah. Oh, tak ada apa-apa. Hari Jumaat penuh patah turuk. Nah, orang bang tak lari lagi. Bukan orang marah nak berkumpul apa semua, tapi dah orang bang balik lah. Nah, pergi surah pula orang ngajar. Nah, dah. Atur kereta ni. Cujuk patah turuk. Tengok atas Jumaat. Ni yang model ni, brand ni sama. Brand ni boleh ni pula. Nampak? Jujuk atur. Viva. Jujuk 18 buah. Bukan Porsche, Viva. Awak boleh tu Myvi. Nah, ni buka bonet, ni tengok exhaust lawa, ni ring sport lawa. Tengok. Ni tengok kereta ni pula. Nampak? Ni buka tunjuk dia punya soundbox. Nah, orang bang Allahu akbar. Oh, ini masuk CD baru pula. Hi-ha. Lawan orang bang. Nah, lepas tu mampu keras panggil tu imam suruh baca telking. Panggil sekmu Myvi kelak. Baca telking jadi tu imam. Dah mu garik duk main set Myvi lagi. Nah, mu garik duduk atur kereta Biba lagi. Panggil dia pengurusi Biba kelak of Terengganu tu. Faham? Baca telking. Dak panggil tu imam. Bukan marah. Hobi nak. Tapi siapa dak semayang, siapa dak mari surau masjid. Lepas tu nak nikah, nak bini, nak berlaki, nak hukum tak tahu benda. Sama bodoh dengan kura. Nak orang tu yang orang marah. Nah. Maka inilah jumlah daripada perbuatan kejahatan dan permainan yang diharamkan Allah SWT daripada ampunnya bagai segala orang yang tersebut. Ini suatu tambih. Pula tatkala kita ketahui daripada segala jalan yang jadi kebinasaan atas segala orang yang berkahwin seperti yang telah tersebut dahulu itu, maka sebagiannya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihannya. Ni kita dengar dah bahaya berkahwin, kita akan dengar pula kelebihan. Mana bahaya berkahwin? Iaitulah dengan sebab berkahwin kita jadi mencari usaha yang haram. Nikah punya pasal, nak cari makan ke bini punya pasal, haram pun bahan juga. Itu binasa dengan sebab berkahwin. Berkahwin punya pasal kita jadi maknanya tunduk kepada kemahuan isteri kita. Bini nak pakai baju t-shirt dengan sekerat nak tubik pasal minggu pun beri juga. Binasa kita. Bini nak pakai kain belah yang nampak peha pun beri juga. Binasa dengan sebab berkahwin. Sekarang kita dengar faedah berkahwin pula saya. Maka adalah faedah berkahwin itu 5 perkara. Jadi siapa-siapa yang dengar ni mestilah kena kahwin. Sebab dengar dah faedah. Faham? Ni dengar faedah. Lepas tu tak kahwin-kahwin pun. Dah dengar dah faedah, kahwin kan? Sebab ni kitab agama ni. Dah kahwin pula. Dia gitu. Sakit sungguh.
Nak kahwin seorang je dak nyanyi orang puan. Kita khabar sama tahun 2005 kalau kita kahwin seorang saja perempuan dalam Terengganu 32,000 orang tak akan boleh laki. Kerana nisbah perempuan telah mengatasi lelaki. Sekarang 2010 nampak? Zaman akhir zaman Nabi kata nisbah satu lelaki 50 perempuan. Nampak? Sekarang 10 perempuan 7 perempuan 3 lelaki. Nah. Sengih. Dak kahwin ni kok. Nak habis dah kitab muhimah. Nah. Tapi kau puang marah kahwin. Nah, kau puang dia bodoh mau dia. Padahal kita kau senang kita untuk laki kita ada bini seorang lagi ke haklah kita. Kita ni kan pekerja. Kalau kita kerja dengan tokek, kita buat kerja seorang, delah dah tak. Dah tokek kata nak ambil kuli seorang lagi, suka kita? Suka kan? Ada apa marah? Nah, ni kuli marah tokek nak ambil seorang lagi buat kerja. Betul tak? Memang mu betul sama, mu banyak orang lelaki. Jadi kita sama duduk menanak, kita duduk basuh baju dia, kita duduk tu habis kita sama nak letak belakang kejap kan suruh buat air. Sudah buat air dak nak lipat baju, panggil pula ada hajat. Faham? Baru lepas tu sekejap nak berehat, cepet mata pula hilang. Banyak bahasanya. Dia pun nikah seorang lagi, makna kita pun rehat. Nak? Dia tu mek, buat air si mek, dah harga pula air. Hari ni giliran siapa? Jenak kan? Suruh jenak lah. Mana? Betul tak? Betul lah. Dia tak fikir kot tu. Dia cakap nak camping kot. Marah semua dia. Apa yang bodoh itu? Nah, waktu dia orang puan ni dia ada satu kuasa. Tuhan beri dia kelebihan kepada dia. Iaitu dapat menundukkan lelaki. Buat mari tok guru gayung ke, tok guru taekwondo ke, aikido ke, karate do ke, ninja ke, tonija ke, kok bandar awak mari nampak hak tu di luar rumah. Tapi di rumah dia bukan lagi harimau. Nampak? Tapi suami menjadi hamster. Nah, misal macam ulu golok ni. Wakeng. Duk kedai kopi gini. Orang takut. Hari lu bayar. Tuan kedai pakai toy nak kira ni. Bekeng dah tok guru gayung. Kalau orang duk main gayung dia lalu orang berhenti. Roi. Tok guru tu. Di rumah hamster. Bini dipanggil kruk. Bini panggil ngakak tok guru gi. Tu tok guru gayung dah mu semua. Berat nanang. Memang dia marah, hengguh ke puan marah hengguh. Ada gak seorang dua hak dak marah, tu hak cerdik kan. Hak jenis nak pakai golden umbrella. Payung mah, Dah mati, bini mati. Kira marah dak bini mati. Panggil orang baca Yasin, dah masuk mandi. Mana tak? Esok mandi pukul 7. Dah malam ni baru mati kan baca Yasin tu. Tengah-tengah baca Yasin tu, dengar bini tok lelaki dia kata nak nikah seorang lagi, mayat bangun ni kau. Apa benda? Matak mayat. Bangun mayat. Mana marah. Kalau kata hidup mati bangun. Baik, dengar tu. Yang pertama dapat anak, iaitu asal kelebihan yang dituntut akan berkahwin, kerana maksud dengan berkahwin itu menghasilkan anak, supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia, dan demikian itu muafakat dengan yang diredha oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia ada 5 kelebihan. Dia banyak, tapi sini nak sebut 5 kelebihan. Kelebihan yang pertama, faedah, iaitulah dapat anak. Rupanya kahwin dapat anak. Anak ni benda, anak harta yang paling mahal. Kita ada rumah mahal tapi anak tak ada, maka kita miskin. Rumah 1.8 juta, perabot tak kira daripada Itali tu.
Valencia beli. Nampak? Lasir daripada Jepun. 75,000 lasir. Latar tak usah cakap. Dah rumah 1.8 juta. Takkan lasir Maiding. Kereta 3 buah. Hak murah sekali. Nissan GTR. Tapi anak tak ada. Miskin. Betul tak? Rumah orang miskin. Lasir tak ada. Daun tikar jatuh sekeping tanah. Anak tolak buat berbok jatuh. Gerobak pinggang makut tak ada. Pakai selit pinggang celah latar dapur. Nolak jatuh tanah pinggang berbok. Jatuh atas kepala itik sekati. Tak ada harta. Dan sofa tak ada. Ni pakai punggung original Michelin. Duduk gitu. TV pun tak ada, miskin. Ada rehat batu giling. Anak 12 orang. Orang kaya. Betul tak? Itu orang kaya. Patut kita hormat. Pasal harta dia banyak. Harta dia rumah buruk itu. Tu anak. Harta tu. Tapi kena kahwinnya. Main duduk dengung itu dah boleh lebih anak. Nampak? Mana semek mu nampak dengung sama. Mak dia tegur. Tengok mu dengung sama pintu dapur. Nak anak mau. Dah anak mu kena belaki ya. Orang kena belaki. Kita ingat bakal mutah gitu tu anak. Bodoh. Kena nikah baru boleh anak. Mu hangguk sama saya. Kahwin je. Apa naik bengok gitu tubuh. Piti banyak tak nikah Apa tak mau nikah? Kenapa tak mau nikah? Kenapa dah nak nikah? Anak permata yang paling mahal. Permata yang paling berharga. Biarlah tak ada sofa, tak ada kursi perabot, tak ada benda. Anak amal. Nampak? Orang putih buat tak sama. Jepun buat pun tak sama. Jepun boleh buat anak atuk. Ubah bateri 4 utik. Bunyi kuek. Tapi gitulah. Anak yang Tuhan beri istimewa. Boleh ngakak, boleh tepik, boleh suka, boleh berok, boleh kecing. Jadi hiburan di dalam rumah. Anak hiburan. Main anak. Duk seorang itu dengan lelaki tak ada anak. Mu tengok aku tengok mu. Kita nikah dah. Dah oleh anak ke? Dah usaha dah. Usaha dah. Mun nazar lagi. Cin nazar. Nampak? Nazar. Aku bernazar kepadamu ya Allah. Kalau mengkurniakan aku anak-anak. Aku nak semelih lembu seka. Nak makan surga pok tuyu. Pak kata kak gitu. Mudah beranak. Ni duk main doktor saja. Doktor dah kok cetak doktor. Mana reti main bubus perang itu aku reti bubus perang itu. No, Tuhan yang maha kuasa. Ngadu kepada dia. Aku bernazar kepadamu. Tuhan nak suruh kita nazar buat kebajikan cek. Ni dak nazar. Dah ada juga anak. Kahwin seorang lagi. Betul tak? Ini tak. Takut. Sebab apa? Sebab anak ni penyambung zuriat. Nasab. Jangan putus asa. Walaupun 15 tahun dah nikah dah lihat anak, jangan putus asa. Allah marah sangat kalau kita putus asa. Kita kena kuat harapan yakin. Satu masa nanti Tuhan akan beri. Dia nak gitu kan. Yang tak boleh pas sudah tu putus asa. Benda senang je. Nabi Ibrahim dengan isteri dia ketika masa telah pun lanjut umur dapat anak. Dan setengah daripada faedah anak itu iaitu ia kekal ia mendoa bagi ibunya. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan ya. Banyak.
Soalan yang pertama, kalau imam sebut amin lepas baca Fatihah sedangkan kita masih membaca doa iftitah, contohnya wajjahtu wajhiya lillazi, adakah kita patut sambung doa iftitah itu atau sama-sama sebut amin dengan imam, lepas tu kita sambung semula ke doa iftitah tadi atau terus baca Fatihah? Baik, kita tengah baca doa iftitah, nampak? Umpamanya tu imam baca Fatihah, tengah-tengah baca doa iftitah, contohnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tu imam amin, kita ucap amin attack ke kita tak usah ucap amin? Jawabnya makmum sunat kata amin, bersama dengan imam, jangan dok kata. Banyak juga di kalangan kita semayang jemaah dah, tapi bila imam kata amin dia tak kata, dia senyap gitu. Maka tak dapat kelebihan yang sangat besar. Apa kelebihan dia? Keampunan daripada Allah. Kan dosa kita banyak kan? Dosa tangan pegang awet, mata duduk tengok Hindustan dulu, kaki kat orang main hok lara-lara, dosa kek tu. Maka kata amin kita sama dengan tu imam, ampun dosa. Nabi kata man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara aw kama qala. Barang siapa yang mengucapkan amin dan amin dia sama dengan amin para malaikat, Allah ampun dosa ni yang telah lalu dan hak esok-esok. Dapat keampunan dengan sebab sebut amin sama dengan tu imam. Amin malaikat artinya amin tu imam. Jadi kita orang nak Tuhan nak ampun dosa, kita tak boleh. Bodoh. Katalah sekali amin. Lepas tu mana? Sambung balik doa iftitah. Apakah seorang yang pergi mengais dan dia tahu pada hari itu dia ada jemputan kahwin lalu dia tidak menghadirinya? Jawabnya, kalau tidak ada uzur yang diharukan pada syarak, maka berdosa sengaja tidak hadir undangan perkahwinan. Kerana segala panggilan-panggilan kenduri lain hukumnya sunat pergi, kenduri nikah ni wajib pergi. Pada waktu zuhur ada tanda-tanda datang haid, kemudian pada waktu asar tiada. Lalu saya mandi dan mengerjakan sembahyang asar dan qada zuhur tadi. Kemudian dekat dengan maghrib ada pula tanda. Tadi saya tak sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Saya takut masih ada, dan pada esok hari duhanya tiada lagi tanda tersebut. Hingga kini 2 minggu yang lalu, darah apa ini ustaz? Untuk pengetahuan tanda itu keluar tepat dengan tarikh haid saya bulan lepas. Jawabnya, kalau tak sampai sehari, itulah darah istihadah namanya. Dia hanya keluar maknanya pagi sekali, tengah hari sekali. Lepas tu petang tak ada dah sampai ke esok. Maka hak tak ada dah tu dia kena wajib kena qada. Darah itu adalah darah istihadah. Kemudian hak dia tinggal masa ada darah tu juga wajib qada. Kerana darah istihadah tidak menafikan wajib sembahyang. Faham? Sebab dah sampai 24 jam. Kalau putarannya keluar 24 jam, maka jadilah darah itu darah haid. 24 jam bukan keluar seterik 24 jam, bau itu matilah orang. 24 jam tu maknanya dalam 5 waktu sembahyang maka ada darah. Contohnya garis subuh ada setitik, zuhur dalam waktu zuhur ada setitik. Nampak? Dalam waktu asar ada sikit. Dalam maghrib pun ada, sampai ke esok ada sikit. Tu dipanggil 24 jam. Ya. Benar? Dia jemputan kerana dia ni kenduri kerana perkahwinan ya cik. Kenduri itu kerana perkahwinan ke tak? Tak apa, kenduri dia kenduri dengan kahwin lain. Lain. Kahwin tu akad nikah tu lah. Akad nikah. Tak kenduri lagi. Pasal apa? Pasal dah ada pitih lagi, akad nikah dulu. Nampak? Jadi minggu depan baru boleh pitih, baru meleh lembu. Tu bagi jemputan kenduri perkahwinan tu hak minggu depan. Dia ada wajib gini kenduri tahlil. Nampak? Sunat anak. Soalan seterusnya. Apa hukum orang lelaki pakai inai di jari? Hukumnya haram. Inai ini adalah perhiasan wanita. Lepas-lepas kalau dia buat taubat, pasal haram. Nampak? Tak boleh. Disebut dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi fatwa haram.
Nampak? Memerahkan kuku-kuku dan jari-jari dengan inai atau cat-cat kuku adalah khusus untuk perempuan sahaja. Sama seperti membangkai gicu. Gicu ni orang puang saja. Lelaki tak boleh pakai gicu. Tu imam pakai gicu. Nah, tapi le ni merebak dah. Pengantin laki-laki pakai inai. Sebab apa? Pasal tak mari dengar orang ngajar. Nah, dia kata belajar dah. Tu universiti. Ni hukum syarak, tu ilmu akademik. Akademik untuk ni, untuk dunia. Ni untuk akhirat, mu kena belajar. Nah. Tapi dah tu ada gak ustaz nikah pakai gak inat. Tu babah lah nak buat ni, ilmu ada dah. Ustaz bodoh panggil. Ada pula lagi pakai inat orang lelaki. Tak boleh. Dia katakan maaf kerana hari perkahwinan. Jauh. Yang maaf benda lain. Hari perkahwinan ni benda lain dimaafkan pada syarak. Nah, bukan pakai inat. Nah, memerahkan jari-jari ni adalah untuk perempuan sahaja. Laki tak boleh. Nah, ni al-hafiz nikah pakai inat. Bodoh dengan al-hafiz. Nah. Dia bodoh ngapa saja. Pekoh tak mengaji. Dia pakai ikut sama le ni. Dulu tak gini le ni kau lagak. Nah. Dulu ada lelaki pakai inat ni kau. Tak ada. Mengatir puang kan. Nah, dulu mengatir puang kat jari ni saja. Le ni patah lengan. Atas tapak kura tengah. Parak gini sampai sini. Sampai lengan ni, sampai atas siku ni, inai berbunga-bunga kali. Nampak? Kita ingat undertaker. Ngating puang. Berat tu. Nah, dia kau lagak semua, kau lagak. Dulu pengantin lepas nikah, pengantin puang tiung tangan suami ya. Nah, ambil gambar. Dia ni tak tiung tangan dah. Tiung hidung. Kata. Tiung pipi. Kata. Jadi berdoa-doa lalu. Nah, dulu pengantin puang tengok tangan suami, ambil gambar. Orang tengok amat-amat, boleh tahan kira lagi. Nah, ni dia ikut hak barat. Kau tengok majalah kitab dia ada kitab mangga, kitab UF, kitab fashion, URTB. Nah, macam-macam gaya depan orang ramai. Tiung tangan, puang pengantin puang duduk atas riba lelaki. Belik-belik ambil gambar. Jadi bodoh tu. Nah, dulu ambil gambar tiung tangan suami atau duduk sebelah gitu dua orang sengih macam keledai gitu. Nah, ni barak dah lah. Nah, ngatin perempuan duduk negak, ngatin lelaki duduk tepi. Nah, ngatin perempuan duduk atas belakang lelaki, ngatin lelaki paut gini pulak lengan ni. Ngatin lelaki pegang lengan gini waktu tepik kerih. Ngatin lelaki tidur ke bawah, ngatin perempuan duduk ke atas pulak ni. Negak. Tu imam bahang kat atas pula selapis lagi. Berat-berat nandang. Bahang bodoh tu. Kau lagak. Jadi kalau kita lok kau bodoh semua. Kau bodoh. Batulah. Jangan berlebih-lebih. Nah, padang-padang patutlah. Nah. Solat saya yang pakaian saya ketika itu terkena jeluak baby girl yang baru 13 hari umur. Jawabnya jeluak tu sebenarnya adalah mutak. Nampak? Kalau baunya wangi, bau makanan, tu tandanya suci. Kalau baunya hapak, itulah tandanya najis. Sebab dia masuk dalam makanan, sentuh dengan perut, dan perut itu najis, keluar balik, makanan tu mutan najis. Nah, cuma kanak-kanak orang panggil jeluak. Orang tua, orang panggil mutak. Bendanya sama saja. Nah, orang tua tak panggil jeluak. Nah, Guna tu bila nampak orang sakit perut, tahu berasa nak jeluak. Mu baby ke apa? Benda sama je, nah. Boleh tak semayang sunat tahiyat masjid di surau ataupun balasah dan juga niat itikaf di surau? Adakah ianya boleh? Dengar boleh. Dalam masalah di masjid, di surau ni, adakah sama hukum dengan masjid? Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, surau bukan masjid. Kalau nak jadi masjid, tuang surau pok tuyu ni kena niat pula sekali lagi, lepas aku jadikan surau ini sebagai masjid kerana Allah Ta'ala, baru tak ada khilaf jadi masjid.
Baik, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, surah-surahlah, maka tiada sah solat tahiyat masjid dan tiada sah iktikaf. Pendapat jumhur ulama mengatakan surah pun hukumnya masjid juga. Jadi kalau kita nak niat iktikaf di surah boleh. Hati kita ingat, aku ikut pandangan mengatakan surah juga adalah masjid. Jadi tak payah berbalak. Apakah hukum makan makanan dihidang di atas pinggan yang pernah diletakkan babi di dalam pinggang tersebut? Jawabnya, pinggang yang pernah dimasak atau letak makanan yang najis, boleh kita letak pula makanan kita. Tadi letak maknanya daging babi. Lepas letak daging babi, kita nak bubuh mi goreng kita pula, hukumnya boleh setelah dibasuh najis tersebut. Faham? Bukan terus gitu, setelah basuh. Sebab Nabi kata yang pertama sekali, farsiluha, hendaklah kau basuh pinggang-pinggang orang kafir itu. Summa kulu fiha, kemudian baru kamu boleh makan di dalamnya. Nampak ke? Jadi bekal orang kafir guna letak barang najis ni, wajib kena basuh dulu. Baru letak makanan kita. Soalan seterusnya, apa hukum bermain saham Wan Malaysia? Apakah saham ini dikira makan riba? Misalnya kita labur 1,000 dan kita akan peroleh lebih daripada kadar tersebut nanti. Labur-labur ni maknanya kita ating duit lah. Tahu ating? Orang tolong niaga, kita beri modal sikit. Walaupun modal kita kecil 0.9%, orang modal besar 25%, dia ada saham dalam syarikat. Jadi saham-saham ni sebenarnya orang panggil tumpang niaga. Dia yang nega, kita pakai buah piti. Nampak? Jadi kena ikut syarat-syarat dia. Yang pertama sekali, kita kena tahu benda dia nega. Dah kita tahu dak dia nega benda. Dak tahu, haram masuk. Walaupun kalau tahu lagi memang halal, haram juga sebab masa masuk dak tahu. Yang kedua, kita ni ada untung dan rugi mengikut persen daripada harta yang kita ating tadi, kita sertakan. Jangan untung sama, dan tidak dengan ditetapkan untung dengan nilai wang tunai, tapi untung adalah naik turun mengikut persen daripada modal. Jangan main company kata kalau mu masuk 1,000 ini mu akan dapat 1,500 sama setiap bulan. Hak tu haram dah. Sebab tak boleh nak tetap 1,500. Nega benda tetap sama 1,500. Dia mesti ada naik turun. Kalau untung tu banyak, maka boleh 1,500. Untung sikit 800. Rugi, kita rugi. Dia kata tetap dengan wang tunai, hukumnya haram. Nampak? Seorang musafir naik bas ekspres, lalu driver tersebut tidak berhenti nak solat. Didapati tak ada air, maka dia tayamum dengan tepuk di atas latabah. Adakah dia boleh? Atau menepuk di debu kosing atau cermin bah? Sebab ada orang kata boleh. Adakah mazhab Syafi'i gitu? Setahu saya tayamum mesti menggunakan tebu tanah bagi mazhab kita. Baik. Dia nak semayang atas bah, air tak ada. Bila tak ada air, maka kita boleh bertayamum. Allah kata falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Bila tidak ada air, maka bolehlah kamu tayamum. Tayamum tu dengan debu tanah thayyiba yang bersih. Dia nak tepuk atas latabah di kosing bah. Di latabah dia debu tanah. Bah ni tak berhenti ni. Kalau bah tak berhenti bukan bah kalau berang. Bah jauh ni. Kalau bah jauh latar sama dengan bah kalau berang. Bersih tak? Dah ada debu tak? Tak ada, tak sah. Mereka memang ada debu. Dia naik tu memang disimbah debu dulu latar. Sah. Masalahnya di kosing, di kosing ada debu. Dan kalau kita tepuk kan nampak berabuk, tu bukan debu tanah. Sebab Allah kata dalam Quran sa'idah debu tanah. Nampak? Kamu tepuk tu lain tu. Hak tu debu benda lain. Dia kena debu tanah. Atau di dinding di cermin bah, ada di debu belah dalam. Tu bukan debu tanah. Tu benda lain. Debu lain, dia nak debu tanah. Dah kalau tanah sungguh lekat di dinding bah, kalau tanah tu sungguh sah tayamum. Tapi debu biasa lekat di luar.
Kenapa dalam Quran Allah Ta'ala membahasakan ini dengan kami, tidak dengan aku? Contohnya, inna nahnu nuhyil mauta, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Jika dinisbahkan pada percakapan kita manusia, kami untuk menunjukkan ramai, dan aku itu untuk seorang, boleh tolong jelaskan? Pula dah. Dia kata apa dalam Quran ada Tuhan sebut kami. Contohnya, inna nahnu nuhyil mauta, inna sesungguhnya kami, nahnu bermula kami ini, nuhyi kami menghidupkan, mauta orang yang telah mati. Sebab apa Tuhan kata kami? Patut Tuhan kata aku lah. Sebab aku ni kita seorang, kalau kami ni ramai. Baik, jawabnya, kami ini kalau daripada firman Allah maknanya seorang, kami kalau daripada kita maknanya ramai. Nampak? Faham dia kaedah dia gitu. Nahnu tu lah, nahnu tu dhamirul mutakallim. Nampak? Nahnu dhamir mutakallim, iaitu ganti nama bagi orang yang bercakap. Nah, kalau yang berkata tu kita, kami semua. Nampak? Bersetuju untuk menerima wang ihsan. Tu kami ramai. Faham? Maknanya dhamir mutakallim. Nampak? Allazi ma'ahu ghairuhu, yang serta dia tu ada orang lain pula bersama-sama. Maka maknanya kami ni ramai. Tapi kalau daripada Allah, inna nahnu nuhyil mauta, inna nunazzilul kitaba, sesungguhnya kami turunkan kitab, kami juga. Nampak? Wa nazzalna minas sama, dan kami turunkan daripada langit. Kami di situ bukan maknanya ramai, tapi al-mu'azzimu binafsihi, orang yang membesarkan dirinya sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Dia cakap kami padahal seorang saja, bukan ramai. Kenapa? Apa? Kerana dia agung, dia maha kaya, dia maha hebat, dia cakap kami. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum makan pil perancang untuk betulkan haid, untuk mendapatkan zuriat? Apa hukum mengeluarkan mani isteri dalam keadaan haid dengan menggunakan tangan suami? Pula dah. Adalah. Biarlah dia nak tahu. Baik, dia makan pil perancang untuk betulkan pusingan haid. Jawabnya, makan pil perancang, ini masalah merancang anak. Nampak? Merancang kelahiran. Hukumnya dalam Islam harus dengan syarat. Yang pertama, dengan kaedah yang diharuskan pada syarak. Yang kedua, dengan i'tiqad Allah Ta'ala boleh menjadikan anak walaupun kita merancang dengan apa jua sekalipun. Pegang dua benda ni. Yang ketiga pula, jangan kerana kita takut anak-anak kita tidak cukup makan kalau lahir. Sebab tu merancang keluarga nak dibenarkan dalam Islam. Ke tak boleh? Hukumnya boleh. Dia pun menggunakan kaedah yang haram pada syarak, maka hukumnya haram merancang keluarga. Kaedah yang diharuskan pada syarak harus. Seperti mengeluarkan mani di luar rahim, harus. Kerana dia amalkan sebahagian daripada sahabat Nabi. Faham? Harus. Ataupun dibuat dengan alat-alat yang menahan daripada sampainya mani ke dalam rahim. Seperti menggunakan sistem injection ataupun IUD atau makan pil perancang. Nampak? Yang mengatur pusingan haid. Harus. Dan kalau dia segi ikat saluran peranakan sampai tak boleh beranak langsung, ada dua hukum. Yang pertama harus. Bila harus? Kalau doktor kata kalau dia mengandung mudarat nyawa, harus. Tapi kalau saja-saja gitu kerana tak mahu anak dah digikat, tak ada mudarat apa-apa, haram. Dah berapa orang jadi nak suruh jarang dengan anak? Dah ramai sangat. Piti kurang, kerja jaga sekolah je. Dia orang kaya ni gini, dia beranak kurang pasal pitih dia banyak.
Ha tak? Bila pitih banyak dia kedekut. Bila kedekut dia beranak 2 orang lah. Nah, orang miskin Tuhan buat dia tak kedekut. Nah, pitih tak ada, dia kedekut, dia beranak acak. Nah, doktor tengok doktor, anak apa? 2. Jaga hospital 13. Faham? Tak ada hal dia. Nah, dia tak beranak dah kerana bimbang ekonomi dia, maka hukumnya syirik. Nah, apakah hukum mengeluarkan mani isteri dalam keadaan haid dengan menggunakan tangan suami? Jawabnya, yang tak boleh ketika haid iaitu jima'. Nah, adapun lain daripada itu dibolehkan. Nah, lain daripada itu dibolehkan. Jima' tak boleh ketika haid. Soalan terakhirlah malam ni. Hak tak ada ni insya-Allah bulan depan. Saya mengalami masalah ketika semayang. Setiap kali semayang ada seorang lintas dalam hati mengatakan Tuhan jahat, Tuhan zalim. Adakah itu syaitan? Saya takut saya jeng. Selepas semayang saya rasa sedap, lepas tu saya semayang semula. Apakah hukum semayang 2 kali? Jawabnya, jangan ulang semayang. Nampak? Kerana itu adalah gangguan syaitan supaya kita mengulang-ulang akan semayang, dan supaya hati kita berasa duka cita. Nampak? Dia mari khawatir syaitan. Bila kita semayang kita Allahu Akbar, dia tenang, wow, Tuhan tak besar mana. Kita jangan layak. Faham? Syaitan la'uwiyannahum ajma'in. Apabila syaitan telah dihukum halau daripada syurga, nah, iblis, maka dia bersumpah depan Allah, demi kebesaranmu ya Allah, aku akan kacau segala hamba-hambamu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka aku tak boleh kacau hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Sebab tu caranya hendaklah kita perbetulkan niat. Kita ikhlaskan diri dalam ibadah, maka syaitan itu akan dapat mengganggu kita lagi. Faham? Jadi tak usah susah. Kita kata Muhammad Rasulullah masa tahiyat, dia mari dalam hati tak betul. Nabi Isa hak sebenar-benar betul. Kristian lah hak moleknya. Syaitan. Jangan layan. Jawab, kau boleh jawab. Kata gini, aku kenal dah mu bapak syaitan. Mu tak usah kacau. Aku tak jadi apa? Bukan aku tak kenal mu. Faham? Buh gitu selalu. Nah? Ni dia buat mari Allah tu kecil, Allah tak besar, Allah tu pelawak, kita padang lah. Nah, tu dia suka. Jangan takut. Minta penjelasan tentang satu persatu. 9 daripada 10 punca rezeki dalam perniagaan. Satu-satu. Ni ambil umum-umum sudah. Memang benarlah punca banyakkannya dalam perniagaan hari ni. Sebab tu disebut dalam hadis. Nah, ni banyak negara ke banyak hak tak negara? Banyak negara lah. Nah, kita tengok orang jual. Ramai ada orang jual. Dia orang tukar beli, jual tak? Orang tukar beli kang, dia jual tak? Dia nak pergi beli kang. Nampak? Dia pun temu kawan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli kang. Beli kang. Kamu tak beli kang kali. Dah mun negara ni. Aku pasal malam. Jawab aku. Pasal malam. Nampak? Damun aku jual-jual gitulah. Ada Timur Cina jual Timur Cina, Mesin Riang jual Riang. Mana orang jual 3-3 orang tu jual ikan lah. Nampak? Orang negara belaka tu. Lepas tu mari bandar orang pula. Nak buat taket. Ni bayar ni 2 ya, 2 ikan. Negara tu kecil-kecil kan. Nampak? Bandar orang negara. Negara. Banyak negara nah. Dah tu kerajaan negara tu. Bang, Maidang negara ni, Maidang. Dia buat bangunan apa semua sewa gitu gini, perniagaan. Nah, tabung haji negara. Nabi menjadi negara belaka. Nah, tu orang pergi minta anak orang
Dah berapa makcik ni nak tanya belanja? 10,000. Berapa? Mahal. Nabasiti bos. Bukan kolej. Universiti. Kolej boleh 8,000. SPM 6,000. UPSR 4,000. Darjah 6 1,000. Tak? Tu negara tak? Sejenis bisnes akhir zaman. Nah, negara anak dia panggil. Nah, bodoh orang mari minta molek-molek je gila letak harga. Nah, Nabi kata jangan letak harga. Nah, tak baik. Letak apa harga gitu? Kata kok pandai sudah. Nah, kok pandai sudah. Orang mari orang ju kata untuk imam tu. Orang sembahyang 5 waktu tu. Orang makan rezeki halal tu nak ambil anakmu, nak tanggung anakmu pagi petang siang malam, letak apa harga? Anakmu lembu. Keberuk nak naiknya letak harga. Nah, kata kok pandai dah. Takkan kalau bila dengar kok pandai, dah kalau kok pandai gini sama makcik. Tak ada orang kata gitu. Dia balik pula bincang dengan mak dia dah mana? Mak dia kata ikut pandai, 5,000 kan? 5,000 juga orang weh. Nah, ikut pandai. Allah mahal-mahal sungguh. Nah, mahal ni. 10,000 di kira universiti 10,000. Ni nampak main gitu Padang. Nanok dah anda, nanok. Nanok dah anda apa ni. Dulu zaman tok kita berapa ke mas kahwin? Kita tanya tok kita tanya itu berapa? Tanya nikah itu. 26 riyal. Nikah. Nampak? Hak mahal lah betul hak camai-camai sikit. Camai situ 100 lah, 75 tawar lah. Tapi pandang masak. Nah, serba mak nenek boleh buat belaka. Nasi kuning, nasi dagang, nasi goreng, nasi biryani, nasi nakuk boleh buat belaka. Jahit pandai, tu pandai. Ngaji pandai. Leni 10,000 apa? Ketuk suruh. 10,000. Orang 10,000 ketuk bau minyak wangi, baru 10,000. Nah, ni jahit dah pandai. Tu baju Melayu, baju butang kemeja tu lelaki cabut sutik, suruh bini dia jahit. Dah beli mesin singa 6,000 ni. Nampak? Dak pandai cara jahit butang. Ni jahit butang tu rapat di baju. Laki nak kacing tak boleh, sakok. Tak? Gapuang. Jangan letak harga jadi bisnes. Kalau orang tu orang yang ahli agama, lebih-lebih lagi letak murah. Nabi kata iza ja'akum man tardawna dinahu fazawiju. Bila datang orang yang beragama, nah, mari risik anakmu, winikah ke dia. Jangan widang ke orang. Nah, apa hukum orang fasik datang ke rumah? Tak apa, tak ada masalah, benda tujuan. Nah, orang fasik mari rumah, takkan tak boleh. Cuma kita ni sebaik-baiknya orang yang tidak fasik, kita berurusan. Dah tak ada juga orang fasik nak buat apa ni. Dia mari cek mata air, dia kaki nak buat ekor. Dah takkan tak mau mari cek mata air. Boleh lah mari. Nak buat saing godong sok mau di rumah, tak molek dia orang fasik. Nah, cuba terangkan tahap-tahap fasik. Macam mana perlu kita terangkan. Kerana pok dara saya kuat untuk agama, dan adakah perlu kita mendidik dan menghukum untuk zaman sekarang. Lagu mana pula dia nak? Tak faham soalan lagu ni. Baik, soalan terakhir. Boleh tak seorang pesara mewasiatkan wang pecing lepas kematiannya kepada mereka yang berhak menerima faraid? Bagaimanakah aurat isteri dengan suaminya ketika masih dalam iddah yang masih tinggal bersama? Baik. Soalan terakhir. Dia ni boleh pecing. Hijrah lah, boleh pecing 1,000 sebulan, contoh. Kemudian dia kata kalau aku mati pecing ni aku wasiat kepada waris-waris aku. Jawabnya wasiat tak sah ke waris? Faham? Yang sahnya orang yang bukan waris baru sah wasiat. Tak wang pecing saja kan. Segala jenis harta benda kita tak sah kita wasiat kepada waris. Umpama kita ada tanah banyak. 3 tanah. Di blok Rumah Taki ada nampak? Bukit Tunggal ada Gang Badak ada tanah. Sebelum dia mati dia pun kata kalau ayah mati, tanah hak Bukit Tunggal tu wi ke makmu lah. Jawabnya tak sah. Sebab mak tu isteri si mati.
Isteri masih mati adalah waris, maka waris tak berhak menerima wasiat. Faham tak? Nak kita wasiat ialah yang kalau kita mati dia tak makan saka baru boleh. Macam kita ada anak, bila kita ada anak dara kita tu makan tak saka? Tak dah, baru boleh wasiat. Kalau ayah mati, nak rumah seluk hak ujung kampung tu beri ke anak dara ayah hak duduk ulu puing. Baru sah bahasa anak dara tak makan saka. Hak makan saka Tuhan bagi dah persen-persen. Dah? Soalan terakhir, aurat isteri dengan suami ketika masih dalam iddah yang tinggal bersama. Dengar molek, bila bercerai maka masih lagi, kalau dalam iddah isteri kita tu masih lagi milik kita. Orang Melayu ni dia bodoh, dia pakai hak buah jahiliah. Nah, bila cerai dikira isteri dia ada hak masih sendiri dah, suami suku dah. Padahal dalam Islam kalau dalam bercerai isteri wajib taat suami. Lama mana wajib taat? Selama masih dalam iddah. Isteri kena cerai pagi tadi, isteri kata tengah hari ni aku nak balik, tak boleh balik kalau suami tak boleh balik. Wajib taat. Nah, kena duduk serumah sampai habis iddah baru balik. Nah, tu kena betul. Kemudian aurat lagu mana pula? Aurat berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Semua kena taat berlaku dalam perceraian tapi dalam iddah. Suami kata buat air, lapar perut, nak nasi, wajib kena buat. Isteri kata nak pergi pasar minggu setengah bang, nak beli apa balik. Tak boleh tubik. Tak boleh tubik. Dah lepas tu benda hak boleh, hak haram kita mengambil kesedapan dengan tubuh badan ni. Nak jamar, nak tiup, nak peluk, haram. Mereka kena lapah rojok dulu. Faham lagi? Dah kalau tengok saja, tak nyamah, tengok saja satu pendapat mengatakan boleh. Dan hikmat daripada boleh tengok aurat dia, rojok cepat berlaku. Faham? Tu hikmat dia. Tak? Dah tidur sebilik boleh, cerai dah tapi dalam iddah boleh. Dah benda tak boleh, tak boleh tiup. Tak boleh jimak, hak tu tak boleh. Dah tengok aurat, tengok boleh. Dia cerai dah, nak tidur sebilik, bini dia tidur, dia pun tengok. Kan tengok side mirror, kan tengok bumper, kan tengok bonet. Masa bila dah tengok kita mari guna. Dia asing. Berasa guna, berasa nak cerai pula sekali lagi. Berasa nak rojok, tengok orang berpengalaman tengok. Berasa nak rojok. Dah tengok, bila tengok aurat dia, tengah malam pula tu lain, tengah hari. Tengah malam pukul 2 pagi. Hujan rintik-rintik. Faham tak? Tengok aurat dia kita berasa nak rojak. Nak rojak tu hikmahnya kata ulama, dibenarkan tengok aurat. Bila tengok aurat, mata kita mari pina, aku rojak kamu menjadi isteriku semula. Ni faham lalu dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi